Kita punya bab yang ke-19 ya. Betul? 19 muka surat 324. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitulah jalan mereka yang menuju ke jalan Allah. Kita telah masuk dalam bab Kitabu Kasri Syahwataini, Syahwatil Batni wa Syahwatil Farji. Kitab yang menyebut tentang bagaimana memecahkan keinginan dua jenis nafsu, iaitulah nafsu perut, suka makan, dan nafsu faraj, iaitulah tentang hubungan seks. Ini dua, ini satu benda yang menjadi naluri kehidupan manusia. Makan adalah satu keperluan, dan juga sebagaimana naluri juga manusia suka kepada perkahwinan. Cuma bagaimana kita nak menangani masalah, bagaimana nak atur jadual supaya dianya tidak melanggari batasan yang dibenarkan, diizinkan oleh syarak, dan juga tidak merusakkan kehidupan manusia sampai mereka terlalu banyak makan ataupun tak cukup makan. Syahwatul batni min azamil muhlikat. Nafsu makan merupakan antara penyakit-penyakit besar yang boleh memusnahkan. Min azamil muhlikat, di antara alat besar yang memusnahkan manusia ini melalui makan. Inilah punca Nabi Adam AS dikeluarkan dari syurga. Dari nafsu makan ini akan lahir nafsu seks dan nafsu rakus terhadap harta. Seterusnya diikuti oleh penyakit-penyakit yang lain. Semuanya berpunca dari nafsu banyak makan, ataupun disebut dengan nama sentiasa kekenyangan. Inilah, kerana itulah kita diajarkan, digalakkan supaya berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita berpesan supaya puasa 3 hari sebulan. Puasa pada hari Isnin, hari Khamis, biar ada masa kita berlapar dan kita rasa betapa periknya keadaan lapar itu. Hari ini masalah nafsu makan ni pun susah, sampai mereka syawar dah nak habis dah. Puasa 6 kita ada berapa hari lagi? Dia kata, jangan duk tanya, bahaya. Nah, dia kata tak banyak, ada 6 hari lagi. Yang tak tanya lepas pada syawal dia tanya boleh qada ke tak? Buat apa 6 hari je naknya, bukannya 24 hari lagi raya lah. Tapi tak cukup juga sebulan. Hasil daripada ni syahwatul batni ni panggil. Bahasa Arab kata syahwat perut, itu nak makan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin makan dengan satu perut sahaja, manakala orang kafir makan dengan 7 perut. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada cerita dia katanya waktu Nabi kita tawan orang kafir tu, maka dia letaknya di masjid Nabi. Orang kafir yang ditawan diikat di masjid. Jadi sahabat yang jaga dia ni, jaga makan dia tu, banyak sungguh dia makan. Tak lama lepas pada tu, bila dia masuk Islam, cukup dengan seekor kambing je, perah susu dia bagi, selesai masalah.
Maka timbullah Nabi kata orang mukmin makan dengan satu perut, orang kafir makan dengan 7 perut. Artinya makan banyak, itu sajalah. Jadi kita pun jangan ikutlah perangai-perangai yang ada ni, kerana takut termasuk dalam kumpulan orang yang makan banyak. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda tentang bagaimana menguruskan nak makan. Ini dia panggil tip nak jaga makan kita. Kita nak makan, mesti dah. Tak makan, jadi masalah. Tapi bagaimana nak menyelesaikan masalah? Dalam hadis ini kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin hasbu ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Ini ajar, cara dia ajar. Tidak ada bekas yang lebih buruk yang dipenuhkan oleh manusia selain daripada perut. Kalau kira perut ni macam-macam benda dia boleh masuk. Allah SWT beri kekuatan kepada dia. Saya ingat makanan yang kita masuk dalam perut ni, kalau letak di tempat lain, lama dah rusak, punah lama dah. Tapi perut dia boleh bertahan. Tak kira lah masalah toksik ke masalah apa, itu kena tanya pakar bagi makanan pula. Ini masalah dia. Tapi Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia, boleh guna lama pula tu. Sekali-sekala berlaku kebocoran, bocor. Ada sahabat saya, dia doktor pakar bahagian ni, bahagian perut ni, stoma ni. Dia duduk cerita pengalaman, sambil-sambil cerita, kadang-kadang kita duduk buang dia sambil-sambil duduk minum air, duduk makan. Dia kata ni dia baru buat ni, dia tunjuk. Kita tengah nak makan ni, dah letih kata ni lepas ni, tunggu lepas makan baru kita tengok gambar. Perut bocor. Jangan main-main, masuk benda-benda tu. Jadi berlaku kebocoran perut. Jadi Nabi kata apa? Bekas yang paling buruk yang kita isi iaitulah dalam perut kita, terbekas. Cukuplah dengan memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang sulbinya. Hasab ibnu Adam, ukulah, cukup. Kita makan untuk nak menguatkan kita punya tenaga. Sekiranya dia mahu makan lebih juga, nak makan lagi, makanlah dia memperuntukkan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafasnya. Bagi 3 lah. Jangan sampai makan sampai break tu kan tak boleh masuk dah. Itu maknanya bukan 1/3, 3/3 semua makanan. Seorang yang bernama Uqbah Ar-Rasibi. Uqbah Ar-Rasibi, dia cerita, aku masuk menemui Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri yang sedang makan. Lalu dia berkata, halumma, saya makan sama, mai jemput makan. Aku berkata, saya sudah makan tadi sehingga tidak larat lagi untuk makan. Subhanallah, dia ni pun mengaku sungguh. Maknanya kalau larat lagi boleh join. Tapi tadi makan dah penuh dah, memang full. Kata di Al-Hasanu, faqala subhanallah. Maknanya subhanallah, terkejut dia. Adakah patut orang Islam makan sehingga dia tidak larat lagi untuk makan? Jadi ayat ini satu tamparan lah kepada orang yang makan sampai tak ada tempat lagi nak makan. Jadi kalau kita tahu majlis-majlis musim hari raya ni ada majlis makan-makan banyak, jadi kita kena ambil masa lah sikit. Ni ada 3 tempat ni, naknya peruntukannya 1/3 perut saja. Jadi tempat ni kita minum, ambil 2 biji kuih, 3 ke, pergi yang kedua pula, yang terakhir sekali baru kita start makan yang banyak. Tapi bahaya juga lah gitu. Kalau kita pergi yang terakhir, dia kata oleh kerana banyak dah hari raya hari ni, saya buat kuih je. Kena kita. Takkan nak pusing balik semula, yutan balik ke tempat yang asal. Kerana itulah kata-kata orang tua. Ini bukan hadis, bukan apa ni. Petua orang tua yang kita jumpa dulu tu, selera makan dulu. Tapi tinggal untuk yang lain tu, untuk kuih-kuih dengan tapai je dah. Tapai dia panggil. Kelantan kata tapai. Air raya ni kalau tak ada dua ni, ketumpak dengan tapai ni, tak apa nak jadi. Siapa dia buat menu dia tu. Baik, Al-Hasan kata, subhanallah, macam mana orang mukmin boleh makan sampai tak larat? Ya Allah. Wa qad balagha jama'atu min az-zuhad. Itu satu golongan yang lebih makan sampai tak larat.
Satu lagi kumpulan dia sebut puak-puak zuhud ni. Terdapat segolongan orang zuhud yang bersikap melampau dalam mengurangkan makan dan sanggup menahan lapar. Dan dalam kitab lain aku telah menyatakan tindakan mereka yang silap ini. Jadi Ibnu Jauzi telah sebut cerita ni dalam kitab dia Talbisu Iblis. Tengok dalam tu mana iblis mari duduk ajar kepada orang ni, kamu jangan makan sebab makan ni boleh gini-gini. Akhir sekali dia orang pun tak makan. Ini pun satu, aku telah menyatakan tindakan mereka yang silap ini. Ini satu tindakan yang silap. Kita hidup dia panggil at-tawazun. Dalam bahasa Arab kata at-tawazun artinya seimbang. Seimbang, kita makan bukan tak makan. Kita lapar bukan tak lapar, tapi jangan sampai mereka tak ada tenaga buat kerja lembek. Maka tahap seimbang dalam mengawal makan ialah berhenti makan ketika masih berselera. Kita tengok kita masih lagi rasa nak tu, kita break situ. Tahap keseimbangan yang paling baik ialah seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 lagi untuk nafas. Barulah perut kita rasa lega. Makan secara sederhana dan seimbang dapat menyihatkan tubuh badan dan mampu menghindari penyakit. Ini pun satu jelas juga. Caranya ialah dia menikmati sesuatu makan itu sehingga dia rasa berselera, kemudian dia berhenti ketika masih lagi berselera. Kita rasa nak lagi tapi kita break. Itu bagus. Makan yang terlampau sedikit secara berterusan boleh melemahkan tubuh badan. Maka tak cukup, masalah juga. Macam setengah daripada orang yang kita duduk tengok dalam gambar tu kan, dia panggil besar kepala lutut daripada kepala tuan. Dia tak ada makanan, itu masalah. Lembek yang berjalan. Allahu Akbar. Jadi kita nak suruh kuat kita ni. Terdapat beberapa kumpulan manusia yang terlampau mengurangkan makan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajipan fardunya dengan sempurna. Kerana jahil, mereka menganggapnya sebagai satu kelebihan. Jadi dia ingat ini puak-puak zuhud ni, puak-puak tak makan. Hakikat sebenarnya bukannya begitu. Sebenarnya maksud berlapar yang dipuji ialah tahap sederhana dan seimbang seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi biarlah kita sederhana, makan secara yang baik. Satu dah saya tengok kita makan jangan guna pinggan besar-besar, ambil pinggan kecil kecil pinggan, letak dalam tu cukup dah. Dan kita punya caranya jangan tambah-tambah lagi, letak sekali tu cukup. Rasa selera lagi tu, itulah tanda kita tahan makan. Ni kalau buah awal banyak lagi, kalau tak habis saya buang, itu membazir. Tak cukup kita tambah tak apa, tapi bila nak tambah tu kita break. Itu dia panggil mujahadah situ. Tapi zaman hak buffet kena pusing tawah meja ni, macam mana nak mujahadah pula? Ni masalah. Dia kena sekali ambil sudah. Hak dia fikir lagi nak makan tu biar. Caranya baik. Makanan secara sederhana dan seimbang dapat menyihatkan tubuh badan dan mampu menghindari penyakit. Caranya ialah dia menikmati sesuatu makanan itu sehingga dia rasa berselera, kemudian dia berhenti. Cara latihan untuk mengurangkan nafsu makan bagi orang yang sentiasa kekenyangan ialah dengan mengurangkan makan secara beransur-ansur. Mula-mula kita makan banyak ni, kemudian kurangkan, akhir sekali dia dah biasa, sehinggalah sampai kepada tahap yang boleh dikatakan seimbang sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sebaik-baik perkara ialah sederhana. Kata orang khairul umuri awsatuha. Yang sebaik-baiknya yang sederhana. Dan saya tengoklah pengalaman orang-orang yang soleh di zaman kita hari ni. Kerja dia hari Senin, Khamis puasa. Daripada dulu saya tengok, daripada dia muda lagi sampai hari ni umur dah dekat 80 tahun, puasa lagi. Kata pakcik boleh puasa. Dia kata kalau tak puasa tak sedap dah. Sebab perut dia biasa di kosong. Sihat walafiat dia. Tak ada dengar pula orang tua ni asyik bulan ke hospital, ada. Memang betul realiti. Kan nak jumpa dia boleh. Tapi jangan buat majalah yang kontrol, yang pelik-pelik lah tak.
Dia kata pak cik ni ada keramat pelik apa pula. Tak ada dia. Dia maintain dia puasa dan tahajud malam. Allahu Akbar. Jadi kalau nak tengok baqaya, saya namakan ini min baqaya salaf, peninggalan orang-orang soleh di zaman dulu. Masih ada lagi zaman kita ini. Dia puasa Senin Khamis. Kalau nak panggil dia hari Senin Khamis, siap panggil lepas maghrib. Dia tak akan pergi, dia puasa. Ataupun kita hantar semangkuk ke bilik dia. Yang pentingnya dia makan dengan kadar yang tidak menghalangnya dari beribadat dan dapat mengekalkan stamina dirinya. Stamina ni kena ada, iaitu makan yang tidak menyebabkan dia berasa kenyang atau lapar. Pada masa itu badan akan menjadi sihat, semangat akan terkumpul dan pemikiran pun akan menjadi bersih. Dia tak memikir banyak. Kalau ni duk memikir kau makan pun satu masalah pula kita dah. Banyak makan akan menyebabkan banyak tidur, dan otak menjadi lembab kerana banyak wap yang naik ke otak sehingga melitupi ruang pemikiran dan memorinya. Ia juga akan mengundang pelbagai penyakit lain. Jadi lembab kita, tak nak memikir molek sebab kenyang. Saya sambil-sambil duduk murajaah kitab ni, ada orang puh mari gambar. Dia kata zaman dulu orang tua-tua, mak tok nenek kita dulu simple je hidup dia. Kahwin pun kahwin murah, dia cakap. Tapi suami lepas balik solat subuh tu, makanan sarapan pagi dah siap. Hari ni pula kahwin dah lah mahal. Pukul 10 pagi duduk tidur lagi bininya. Kata kena sungguh. Jadi banyak makan akan menyebabkan banyak tidur. Ni punca dia, banyak tidur. Perlu diingat bahawa mereka yang meninggalkan sesuatu keinginan nafsu ini akan terdedah pula kepada penyakit riya. Dia mari pula, mana terlembek muka tu? Puasa. Zuhud. Syaitan ni, talbis iblis tak akan lepas. Dia akan cocok ke mana pun. Kerana itu ada di kalangan mereka memerangi riya ini dengan membeli apa yang diinginnya. Kemudian dia meletakkannya sahaja di rumahnya, sedangkan dia zuhud terhadapnya. Dengan itu dia dapat menyembunyikan kezuhudannya. Ini adalah kemuncak zuhud yang sebenar, iaitu berzuhud dalam zuhudnya dengan menampakkan sebaliknya. Ini adalah amalan para siddiqin, kerana dia memaksa dirinya menelan pahit kesabaran sebanyak 2 kali, dan yang kedua itu adalah lebih pahit lagi. Maknanya dia ada makanan tapi dia tahan tak makan. Tapi kalau kita ni, aku tak nak makan, langsung tak nak beli dah. Sedekah kau orang pun tak juga. Tak jadi. Kita beli, kita letak di rumah. Tengok je sekejap, lepas tu panggil orang makan, orang lain makan. Bagus semangat tu. Itu kategori yang pertama, dia panggil kategori syahwatul batni. Inilah di antaranya cara kita nak riadah, cara kita nak menyelesaikan masalah dia dengan cara kurangkan makan secara berperingkat. Dan jangan tunjuk kepada orang kita ni lembek ni sebab kita puasa. Kalau boleh tak payah cerita dengan orang. Ni hari-hari duk cerita, saya puasa ni hari ni. Hari ni hari Senin ni puasa. Kita nak galak orang puasa, kita beritahu saja, suruh dia orang puasa. Tak payah kata saya ni puasa ni. Jangan. Kategori yang kedua, wa amma syahwatul farji. Berkenaan nafsu seks pula macam mana? Ketahuilah bahawa nafsu ini diciptakan untuk manusia kerana 2 faedah yang terbesar. Allah Ta'ala buat nafsu manusia ni ada 2 faedah. Yang pertama, mengekalkan baka keturunan manusia. Kalau semua orang tak mahu dah beranak, habis manusia nak ambil kat mana? Pakat kelun belaka. Tak jadi. Yang kedua, supaya manusia dapat memahami dan merasai sesuatu nikmat yang dia boleh kiaskan kepada nikmat akhirat kelak. Jadi kalau orang tanya macam mana ni cerita bidadari apa benda, dia tahu dah sikit-sikit. Ini kerana orang yang tidak merasai sesuatu jenis nikmat tidak akan merasa betapa rindunya dia untuk merasai nikmat tersebut. Namun, jika nafsu seks ini tidak diseimbangkan secara sederhana, ia akan mengundang bala bencana dan dugaan yang banyak. Sebab itulah wanita dikenali sebagai jerak syaitan. Minta maaflah muslimat, para wanita kita tu disebut sedemikian. Wanita disebut sebagai habail syaitan. Habail mana jerak dia. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa.
Aku tidak tinggalkan selepas ini suatu fitnah yang lebih mudarat pada kaum laki-laki selain daripada godaan wanita. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kerana itulah, bila kita ni Allah Ta'ala takdirkan jadi wanita, kita bebaskan diri kita daripada menjadi jerat, menjadi fitnah. Dengan cara mana? Dengan cara kita berpakaian tutup aurat yang sempurna, tidak bebas pergi bergaul di sana sini. Contohnya, tidak pakai wangi-wangian yang menyebabkan orang nak tengok kita. Dan berbagai-bagai lagi. Tidak ada tayangan-tayangan yang boleh menaikkan nafsu syahwat orang lain. Maka itu tidak menjadi fitnah. Yang fitnahnya bila mereka ni diperdagangkan oleh manusia. Kita nak tengok di tepi-tepi jalan tu, Masya Allah, nak jual handphone pun tayang gambar perempuan, tayang gambar telefon je lah. Nah, kalau kita kira hari ni nak jual tudung, besar lah. Saya tak tahulah tuan tudung untuk gergasi zaman mana, tahu? Zaman dinasur dulu ke, besar dia punya billboard tepi jalan. Terletak tudung cukup lah. Apa letak tuan je sekali je. Nak jual tudung ke jual orang. Itu dipanggil fitnah. Fitnah. Sebahagian baqala ba'du salihin, sebahagian orang soleh berkata, kalau aku diamanahkan oleh seseorang untuk menjaga harta benda, aku rasa aku boleh tunaikan amanah tersebut. Tetapi kalau aku diamanahkan untuk menjaga seorang perempuan hitam secara bersendirian dengannya, walaupun satu saat, aku tidak yakin dapat mengawal diriku dari berlaku khianat terhadap perempuan tersebut. Jadi itu dipanggil bahaya. Allah sebut dalam Quran tentang cerita Nabi Yusuf AS. Dia kata apa? Inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu besar. Tapi waktu Tuhan sebut tentang tipu daya syaitan, wa kana syaitanu dha'ifah. Tipu daya syaitan itu lemah. Itu dipanggil. Kadang-kadang syekh-syekh kita ni suka baca ayat ni. Tengok dia tu. Mu hati-hati dengan wanita, jangan duduk main. Jadi kita kata kepada muslimat kita ni, Allah Ta'ala yang pelihara, yang jaga kamu semua. Jadi kita sendiri wanita yang bermarwah, mesti jaga diri kita supaya tidak menjadi bahan dipermainkan oleh orang. Nabi SAW bersabda lagi, la yakhlu rajulun bimra'atin fa inna salisahuma syaitan. Apabila seorang lelaki bersendirian dengan seorang perempuan yang lain, mana tak ada orang lain dah, dia dua tu ya, sesungguhnya syaitan adalah orang yang ketiga yang sentiasa menghasut mereka berdua. Hadis ini dalam At-Tirmizi. Hari ini kalau kita lihat, berdua berkhaluat dengan wanita laki-laki ni, ada ke tak ada? Jawabnya banyak sekali. Di mana? Di alam maya. Saya dalam penelitian yang anda tengok, berkhaluat di alam maya juga termasuk dalam perkara ini. Kadang-kadang bukan keluar pun, dalam grup. Dia bergurau dua tu, macam laki bini yang buat. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi duduk bergurau. Jadi kita kata bergurau, berkeluar di alam maya ni pun bahaya, kerana syaitan yang ketiga. Mula-mula alam maya duduk main handphone dulu, akhir sekali boleh nak jumpa kat mana-mana, dan berlakulah benda yang tidak diingini, wal-iyazubillah. Akibat nafsu seks yang melampau, ia menjadikan azam dan semangat seseorang hanya tertumpu untuk berfoya-foya dengan perempuan. Anda tengok orang tu. Ini menyebabkan dia lalai dari mengingati hari akhirat. Kadang-kala ia boleh membawa kepada perkara keji yang lain, sehingga sampai ke peringkat al-ishq. Apa nak al-ishku? Bahasa Arab kata ishku tu maknanya asyik, nak berasmara lah di orang tu. Jadi ini semua kita kena ingatlah bahaya-bahaya yang berlaku di zaman kita hari ini, apabila berlakunya percampuran di alam maya yang tidak terkawal hari ini. Kadang-kadang berlaku kepada kebanyakan manusia kemarut dengan harta, pangkat kedudukan, bermain catur, biola dan seumpamanya. Hari ini satu tambah lagi, main bola lagi. Semua perkara ini menguasai hati sehingga menyebabkan mereka tidak boleh bersabar untuk memenuhi keinginannya itu. Jadi akhir kerja dia nak main je. Jadi tak ada dah, masa-masa lain tak ada. Termasuklah zaman kita ini, kadang-kadang bermain dengan alat handphone kita ni pun satu fitnah juga dalam kehidupan manusia. Berapa jam boleh main situ? Boleh main. Orang bercakap pun tak perasan dah, pakai duduk main situ ya. Kadang-kadang. Pada peringkat awal, semua perkara ini mudah dicegah. Tetapi jika sudah sampai kepada tahap kemarut, kita kena ingatlah,
Jadi kita kalau nak cegahlah daripada awal lagi. Kalau sudah sampai peringkat ketagih, kemaruk mana ketagih, edit dah dia ni. Ia memerlukan kaedah pemulihan yang serius dan tegas. Peringkat awal-awal ni mudah lagi. Tapi kalau sudah jadi ketagih, masalah. Walau bagaimanapun, kadang-kala ia sudah terlambat. Orang yang mencegahnya dari mula adalah seperti orang yang cuba memalingkan binatang tunggangannya dari masuki sesuatu pintu kota. Dia akan dapat melakukannya dengan mudah, iaitu dengan hanya menarik tali binatang tunggangannya. Tetapi orang yang ingin merawat penyakitnya setelah mencapai tahap kemaruk, dan sebati dalam jiwanya pula adalah umpama orang yang telah masuki pintu kota, kemudian menarik seekor binatangnya itu supaya ia berundur ke belakang. Alangkah jauh perbezaan antara kedua-dua keadaan tersebut. Jadi itu dia panggil perbandingan yang simple, yang kita mudah nampak. Peringkat permulaan macam kita tarik haiwan, pusing kot ni, dia pun pusing, ikut ketua dia, ikut gemala dia. Tapi kalau sudah kuat, sudah lama, nak tarik ekor ke belakang, agak-agaknya undur tak undur, silap-silap kita kena sepak dengan dia pula dah. Ini bandingan yang mudah untuk kita nak didik nafsu ni. Biarlah bermula daripada awal, seboleh-boleh mungkinnya. Bila kita tahu penyakit ni sudah ada, mulalah ubati. Tapi jangan penyakit sudah sampai peringkat yang begitu dahsyat, maka ketika itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya lagi. Hari ini penyakit syahwat ini cukup menakutkan kita para jemaah sekalian, sebab alat-alat untuk membawa kepada penyakit ini terlalu banyak. Dengan surat khabarnya, dengan TV, dengan alat-alat internet ni, subhanallah. Tak tahulah orang duk sibuk sehari dua ni, budak umur 11 tahun beranak. Betul ke cerita tu? Ke cerita budak-budak buat ni edit gambar-gambar ya. Tapi kalau betul lah itu satu masalah yang besar di dalam masyarakat kita, artinya sampai peringkat budak sekolah rendah sudah tahu cerita-cerita macam ni. Bukan cakap sudah tahu, sudah buat benda-benda yang cukup menyayatkan hati dan juga cukup meruntuhkan kesifat beragama seorang kanak-kanak. Tamatlah kita bab yang ke-19 tentang bagaimana nak memecahkan syahwat batin dan syahwat faraj. Kita berpindah pula kepada bab yang ke-20, Kitabu Afatil Lisan, kitab penyakit-penyakit lidah. Ni penyakit lidah ni. Penyakit inilah penyakit yang banyak menghumbang kita ke dalam neraka wal-iyazubillah kalau kita tidak jaga dia betul-betul. Sebab penyakit ni mudah dibuat. Kalau penyakit lain tadi, penyakit syahwat tadi, bukan senang nak buat. Tapi penyakit lidah ni mudah ke payah? Dalam masjid, depan Kaabah pun boleh lagi ni. Lain-lain tu tak ada. Ni dalam masjid haram. Silap-silap dia panggil dalam raudah pun ada lagi. Kitabu Afatil Lisan. Penyakit lidah amat banyak. Penyakit lidah amat banyak. Malangnya hati merasa seronok. Penyakit dia ni, tapi hati rasa gembira apabila melakukannya. Kerana adanya dorongan dari tabiat dan naluri manusia itu sendiri. Manusia itu suka bercakap. Bila dia suka bercakap, maka kalau ada modal lain, tak apa. Tapi kalau modal lain tak ada, dia akan makan orang. Modal dia aja makan orang. Mendiamkan diri merupakan satu-satunya jalan menyelamatkan diri dari bahananya, dari bahaya dia. Jadi macam mana kita nak diam sekarang ni? Bolehkah kita diam senyap, tak bercakap? Orang kata pelik pula dah. Biarnya pelik je lah. Manusia hari ni, dunia akhir zaman ni, semua pelik. Kau tak pelik? Pelik belaka dah. Kita mulakan perbincangan ini dengan menyebut kelebihan sifat mendiamkan diri terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan penyakit-penyakit lidah yang akan dibincangkan secara terperinci insya-Allah. Dalam bahasa Arab kata as-sumt. Sumt maknanya diam, tak cakap. Mendiamkan diri akan menjadikan perhatian seseorang itu tertumpu ke arah kebaikan dan melapangkan mindanya. Dalam sabda Nabi SAW, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Artinya, sesiapa yang boleh menjamin kepadaku
kita boleh jamin bahawa dia boleh menjaga anggota yang ada di antara dua tulang rahangnya, iaitu lidah, dan dua kakinya, iaitu kemaluan, maka aku akan menjaminnya untuk memasuki syurga. Tengok, Nabi beri galakan yang begitu besar. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan juga di dalam At-Tirmizi. Dua cabang, dua anggota. Nabi kata siapa dia jamin boleh jaga, aku jamin dia syurga. Itu dia panggil tawaran yang begitu besar. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Maksudnya iman seorang hamba itu tidak akan betul sehingga hatinya betul. Dia panggil benda ni berkait, turun sama. Dan hatinya tidak akan betul sehinggalah lidahnya betul. Bermula penyakit mari daripada mana? Daripada lidah. La yastaqimu abdun. Hadis ini Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan dalam kitab Al-Mughni, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sam, Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq. Sanad dia dhaif. Tapi Az-Zubaydi dalam kitab Al-Ithaf kata hadis diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Baihaqi. Kuat juga hujah dia. Ada yang mengatakan dalam dikeluar oleh Imam Ahmad, semuanya daripada hadis Anas. Jadi melalui jalan-jalan ni ada muhakkik mengatakan darjat dia hasan. Muhakkik kitab yang Arab ni. Pada penghujung hadis riwayat Muaz. Riwayat Muaz tu panjang dalam Sunan At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda yang bermaksud adalah kamu menahan ini, sambil baginda menunjuk kepada lidahnya. Nabi kita pegang lidah dia, dia pun tunjuk ni. Lalu Muaz berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan dipersoal dengan apa yang kita tuturkan? Apakah kita kena bertanggungjawab dengan ni? Wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi. Kata Nabi SAW, tidakkah manusia akan diheret di atas muka mereka masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti dengan sebab dosa lidah-lidah mereka? Dalam riwayat yang lain, illa hasaidu alsinatihim, diheret di atas hidung-hidung mereka. Maknanya orang ni diheret di atas muka ataupun atas hidung disebabkan oleh lidah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya, Ibnu Majah, Imam Ahmad daripada Muaz bin Jabal, sanadnya sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Maksudnya, siapa yang dapat menjaga lidahnya, Allah akan menutup keaibannya. Hari ni kalau kita tengok duduk berlaku itu ni, perbalahan di antara orang-orang yang berkelahi ni, bermula daripada mana? Daripada lidah. Lidah dia pergi kata orang dulu, orang pun kata juga. Allahu Akbar. Saya tengok hari ni bahaya ni, bahasa main dia panggil print screen. Kalau kita ni bincang secara tertutup dalam grup kita, ada seorang serik mari keluar, habis meletup satu Malaysia. Bising satu Malaysia, ada orang ni buat tuduhan, orang ni buat tuduhan. Allah Akbar. Lepas pada tu saya duk tengok ada orang tanya pelik-pelik soalan, saya pun tak jawab senyap. Punya screen dia habis kita dah. Punya main prank dia. La ilaha illallah. Bala ni zaman akhir zaman ni, bala sungguh dah. Kata di Ibnu Mas'ud, seorang sahabat ni Ibnu Mas'ud nama dia. Ibnu Mas'ud ni banyak kata-kata dia yang menarik untuk kita belajar nasihat. Apa dia kata? Tidak ada sesuatu pun yang paling lama perlu dipenjarakan selain daripada lidah kita sendiri. Lidah ni patut dipenjarakan. Kita kongkong dia, kita kawal dia supaya dia tidak bercakap tak tu kalu, tak tu pasal. Abu Ad-Darda, ini nama sahabat lain pula, Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu nama gelaran dia tu. Dia berkata, berilah kesaksamaan antara kedua telinga dengan mulutmu. Ansif uzunaika min fik. Kamu dijadikan mempunyai dua telinga dan satu mulut.
Kenapa manusia ada dua telinga, mulutnya satu? Kita nak kata apa? Kalau telinga satu ni, jadi nak kalau waktu nak dengar cakap, pasal kena pusingnya. Kena pusing amat. Orang cakap ni pula, pusing ni pula. Jadi pening kepala kita. Tapi mulut dia sound ni pergi luah dulu kan. Itu satu. Tapi dia punya persepsi lain. Tengok dia kata, kamu dijadikan mempunyai dua telinga dan satu mulut, supaya kamu lebih banyak mendengar daripada bercakap. Itulah yang adilnya. Tapi kalau mulut ada dua, agak-agak macam mana? Perang dunia ke tidak? Sama-sama mulut. Mulut ni nak bercakap, awak ni kata, tunggu, aku tak habis lagi. Sudah kita dah. Jadi kalau kita jadi guru, boleh mengajar dua subjek. Yang ni mengajar subjek agama, yang ni mengajar subjek bahasa Malaysia. Jadi kalau penceramah orang antarabangsa tu, pakai dua selalu. Satu bahasa Arab, satu bahasa Inggeris dah. Nak dengar bahasa Inggeris tak boleh ni. Nak dengar Arab ikut ni. Jadi kalau gitu. Jadi Allah SWT Maha Kaya, Dia buat satu mulut, dua telinga. Kata Ibn Mas'ud, kelebihannya Abu Darda kata apa? Allah nak suruh kita banyak mendengar daripada banyak bercakap. Ini seorang ulama lain. Itu dua orang itu sahabat. Mukhallad Ibn Husain nama dia. Dia berkata, semenjak 50 tahun dulu aku tidak pernah bercakap sesuatu pun yang perlu dimohon maaf. La ilaha illallah. Tak pernah bercakap perkataan yang dia kena mohon maaf. Kita lepas bercakap tu kena maaf dah. Ni terbalik kita hari ni. Itulah pasal itulah kita belajar ni, di antara tujuan besar kita belajar kitab-kitab lagu ni, so untuk kita muhasabah, untuk kita nak tengok duduk di mana kita sebenarnya. Duduk di mana. Yang kata ini cerita orang dulu-dulu lah, bagi analah baqaya salaf mawjud. Mungkin saya dah cerita di sini. Bulan Ramadan baru ni Syekh daripada Mesir dia cerita, di kampung dia ada lagi orang solat tarawih daripada lepas Isya sampai ke subuh, masih ada lagi. Orang lain ni bertongkak kat belakang, dia biasa ya duduk baca Quran, berdiri boleh baca. Sampai orang lain suruh dekat dengan nak subuh sangat, takut tak sempat nak sahur, makmum belakang tasbih, subhanallah, subhanallah, so dia berhenti solat. Sampai mereka itu masih wujud. Kata ada lagi, dia kata ada. Kalau kamu pergi tengok, pergi Mesir boleh tengok. Tadi kita cerita baqaya salaf, bagaimana ada lagi orang yang berpuasa tak henti-henti, daripada setiap hari dia puasa, Isnin Khamis dia puasa. Masih ada orang baik-baik. Jangan kata tak ada dah zaman kita ini orang yang baik macam tu. Ada, walaupun nadir al-wujud. Kata Arab kata, walaupun jarang ada, tapi wujud, masih lagi ada orang. Masih lagi ada orang. Kadang-kadang orang tu bukan orang yang kita mengharapkan dia jadi macam tu. Kita harapkan orang hebat-hebat lah, orang yang pakai, orang yang alim, pendawah-pendawah yang hebat-hebat ni. Kita ingat orang ni lah boleh jadi kuduah contoh. Tak? Orang yang bangun solat malam banyak ni kadang-kadang orang biasa ya. Kereta pun tak naik, dia naik basikal ya. Tapi kalau kita tidur dengan dia, sekejap sedar, duduk solat. Kita sedar pula, dia tidur. Sedar pula, dia solat. Ni kita baca hadis sebaik-baik solat tu malam seperti solat Nabi Daud kan. Solat setengah malam, lepas tu tidur pula, lepas tu bangun pula. Agak-agaknya berani ke kita buat lagu tu? Solat pula, tidur pula, lepas tu tak bangun dah. Duduk situ, jawab dia nya, mana nak bangun? Saya letak satu, ni ada orang buat video, apabila seorang tu bangun tengah malam, solat dulu, lepas tu tidur balik. Mana ada orang buat? Duduk share video saja ya. Habis ke apa ni? Habis ke data ya kata orang. Faedahnya tak ada orang buat. Itu realiti yang berlaku. Tapi kita nak cerita masih wujud orang-orang yang soleh di zaman kita hari ni, masih ada. Kalau zaman tu tak ada orang soleh dah, itu nak kiamat dekat dah tu. Dekat dengan nak kiamat benar. Baiklah, kita pergi kepada zikru afatil kalam. Menyebut penyakit-penyakit hasil daripada percakapan. Mari mana penyakit dia? Al-afatul ula, penyakit yang pertama, al-kalam fi ma la ya'ni, bercakap dalam perkara yang tidak berkenaan, tidak bermanfaat. Ni kita dah buat hari ni pun, bercakap benda yang kita tak ada faedah. Ini paling darjat tak ada faedah, bercakap. Kalau naik yang kedua, yang ketiga tadi, bukan cakap tak ada faedah, hak tu wajib nak kena berdosa nak tu. Ni kan. Sesiapa yang benar-benar mengetahui kepentingan atau nilai masa hayatnya di dunia,
dan meyakini bahawa itulah sahaja modal yang ada padanya sebagai bekalan ke hari akhirat, tentu dia tidak akan menghabiskannya kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi kita, macam mana kita nak motivasi diri kita supaya kita sedar bahawa masa yang berjalan ini adalah mahsub, dikira sama ada kita untung atau kita rugi di dalam perjalanan hidup kita. Allah Ta'ala beri 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit, berapa minit? Mana ahli matematik ni cepat sikit. Jangan duk buka telefon lah. 24 jam 60, berapa? 6? Tengok handphone ke tak? 1440 minit. Apa benda yang kita nak isi dalam tajuk ni? Nak isi apa? Cuba buat senarai. 1440 minit, apa kita nak masuk dalam tu? Jangan berlalu walau seminit, paling tidak ada kata subhanallah. Minit yang kedua ada alhamdulillah contohnya. Mana biar ada. Berlalunya beberapa satu minit ke satu jam ke satu saat, biar ada kira-kira yang boleh kita buat. Barulah kita jadi manusia yang tidak rugi di sisi Allah Azza. Tapi kalau berlalu kosong gitu saja, seronok tak seronok kita? Kalau kita lalu tak nak, kosong je, tak ada pokok, tak ada apa. Cantik tak? Tak comel. Baiklah. Tapi kalau kita lalu penuh dengan duri, dengan najis-najis yang kotor, itu dahsyat. Dahsyat. Gitulah timbul hasil daripada inilah timbul kata-kata Abu Anas, kalau tak boleh buat ibadat, jangan buat maksiat. Kosong tak apa, tak ada orang kritik. Kosong ya, tak ada apa. Tapi kalau penuh dengan duri, dengan sampah, dengan maksiat, dengan apa yang kita nak buat dengan masa yang berlalu, Allah Ta'ala anugerahkan 24 jam, 1440 minit, apa yang kita isi? Kosong tak apa, tidur je. Malaikat tak tulis apa-apa, tidur. Rufi al-qalam, diangkatnya pen, malaikat pun boleh rehat, dia tidur. Habis cerita. Kita pun ada masa juga dia rehat, tunggu. Bangun, tulis balik. Pasal itulah bila Nabi kita sedar tidur, terus baca doa alhamdulillahilladzi ahyana. Maknanya pen pertama bergerak malaikat tu doa. Pen terakhir dia tutup dia punya rekod tadi pun doa. Bismika rabbi wada'tu jambi. Subhanallah. Mana kalau kita mati, rekod kita doa. Celah-celah tu kosong, tak ada apa. Mudah-mudahan naik bonus. Dia tak ada apa, dia tidur. Ini Allahu Akbar. Tuan-tuan tengoklah. Kesedaran inilah yang memberikan kekuatan kepada seorang untuk menahan lidahnya dari bercakap perkara yang tidak berfaedah. Ini motivasi ni, kita sedar, baru kita faedah. Orang yang melupai Allah Ta'ala kerana sibuk dengan perkara yang tidak berfaedah, seumpama seorang yang mampu mengambil permata di hadapannya, tiba-tiba dia hanya mengambil tanah-tanah liat. Innalillahi wa inna ilaihi. Permata ada, kita kutip batu, tanah liat, buat apa? Itu satu kerugian usia yang amat besar. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda kesempurnaan Islam seorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak berkenaan dengannya. Kita dak ni segala benda nak berhenti belaka dak. Sama-sama kalau lalu tu berjalan, apa dia ni? Aksiden. Semua pakat berhenti. Kita bukan ambulan, bukannya bomba, nak pergi tolong angkat, nak perginya selfie. Wallahi haza amrun ajib. Jiddan ajib, haza amrun ajib. Habis je yang jalan sebab pakat berhenti. Tujuannya nak update kononnya. Yang gambar dia sekali, sengih dia duduk. Kata apa duk sengih ni? Pergi angkat ni banyak orang ke, orang tengah sakit ke, pergi bantuan. Tak ada orang bagi bantuan. Jadi dia pergi ambil gambar. Ni bala ke tidak ni? Benda-benda tak ada faedah lah. Nabi kata tinggalkan benda yang tidak berkenaan dengannya. Hadis riwayat Tirmizi dengan Ibnu Majah. Luqmanul Hakim, seorang hakimul ummah ni. Luqman nama dia. Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu yang bijak tu. Nama dia Luqman. Pernah ditanya, apakah kemuncak kebijaksanaanmu? Orang tanya dia, Luqman, apa yang sebab kamu ni hikmat bisa sangat? Lalu beliau menjawab, aku tidak memohon kepada Allah apa yang telah cukup untukku dari perkara duniawi, dan aku tidak bercakap perkara yang tidak berkenaan denganku. Itu dia. Mana dia cukup dah, dia tak berdoa dengan Tuhan, cukup dah pakai tu. Dan dia tak bercakap apa yang tak ada faedah. Kita bila bercakap banyak benda sangat,
rugilah masa kita. Ada riwayat menyatakan bahawa pada suatu hari Luqman masuk berjumpa Nabi Daud. Jadi kalau tengok riwayat ni, Luqman ni hidup zaman Nabi Daud dia, yang sedang memasang bahagian-bahagian baju besi. Nabi Daud tengah duk buat baju besi. Luqman tengok. Beliau merasa kagum, lalu ingin bertanya. Namun kebijaksanaannya telah menghalangnya berbuat demikian. Dia kata tak usah tanya, tengok dia buat kerja. Apabila Nabi Daud selesai, baginda bangun lalu memakai baju tersebut sambil berkata, sebaik-baik baju besi ialah yang digunakan untuk peperangan. Lalu Luqman berkata, benarlah, diam itu merupakan kebijaksanaan, tetapi hanya sedikit orang yang mengamalkannya. Macam kita juga. Kita ni suka tanya benda-benda yang pelik-pelik. Tengok orang dia buat benda, tanyalah, buat apa tu? Dia tahu dah orang tu duduk buat kayu ke, buat kasut ke, dia tanya, buat apa tu? Kadang-kadang kita pergi hospital. Pergi hospital tanya orang sakit. Apa agak-agak orang sakit hospital? Dak, mari rehat sini. Mari berpiknik di hospital. Tanya orang sakit masuk dalam buat. Kita pun nak pergi ziarah orang sakit. Tajuk tu rumah tu nak pergi ziarah orang sakit. Dia tanya sakit. Dah, mari berehat di sini. Kena sebiji kita dak. Jadi itu dia panggil tanya tak pandang. Tak tahulah dia boleh jadi dia tak ada benda nak nanya. Pasal saya tengok kalau orang tanya, kalau orang Arab lah, kalau lalu kat kita dia tak ada benda nak tanya, dia akan tanya jam pukul berapa. Saakam? Tu tanya. Kita pun tengok jam berapa. Syukran. Dia tak kerja, dia pergi dah. Kata dia ni nak tanya berapa, jumpa pula jam pula tanya. Ia masalahnya, tak apalah kalau dia tak ada jam, ajar ada di tangan dia. Dia tanya untuk apa tu? Itu dia panggil poin nak tegur orang. Tak ada kerja tu, tak sudah tanya. Baik, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, pakai gigi lalu. Terus sudah cakap banyak. Ni. Jadi ini kata-kata ini menarik, tuan-tuan tanda. Kata-kata meninggalkan benda yang tak ada faedah ni, iaitulah kata maksur yang masyhur daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Siapa yang dia nak, Allah Ta'ala bukakan hatinya dan cerahkan dadanya. Nak tak nak kita? Nak? Tulis. Lepas tulis ni kena buat lah. Yang pertama, bitarkil kalami fima la ya'ni. Sama dengan cerita ni. Imam Syafi'i kata tinggalkan perkataan yang tak ada faedah. Tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada masalah apa-apa. Ni tidak ni kita nak japuk belaka segala kerja. Tak tahu apa dah. Sibuk lah ni. Dalam Facebook ke dalam WhatsApp duduk cerita ke 2.9 bilion. Kita bukan SBRM, bukan polis penyiasat pun. Apa kerja kita? Tengah sibuk sana sini, orang kata duit derma, nak kata apa? Senyap gitulah, tak usah duduk syarah banyak. Jadi apa benda yang kita nak duduk sibuk sangat tu? Baik kita duduk baca duit kita, ada berapa ringgit duit kita, nak derma, nak sedekah ni, nak infak fisabilillah. Bagi. Dia tinggal benda tak ada faedah. Itu yang pertama, tinggalkan perkataan yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Fima la ya'ni. Maknanya bukan kerja kita, bukan bidang tugas kita, saja nak bercakap. Baik tak usah cakap. Semalam ada orang post ni buat grup ni lah, grup. Saya ni letih dengan grup ni. Buat barunya. Tak larat dah nak layan dia. Dia atas mari, siapa dia? Matematik dia panggil matematik. Nak boleh 26 bilion. Tapi dia sebut nama orang, ikut orang ni boleh ni, akhirnya dia kata, ini CV yang bagus untuk saya. Kata tak bagus, sebab CV ini berlaku istihza, perli orang. Semua pakat diam belaka senyap. Kalau tidak panjang lagi nampak tu nak ulah tu. Jadi itulah masalah kita ni. Duduk dalam kumpulan-kumpulan orang, duduk mengumpat orang ni. Kalau kita diam, dia jadi syaitan bisu. Kalau kita bercakap, kita kena tendang keluar. Baik kita bercakap, biar orang tendang, senang. Apa cerita dah? Yang kedua, tulis dah. Yang kedua kata Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bitarkiz zunubi wajtinabil ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa yang lepas, makna taubat, dan jauhkanlah daripada maksiat yang akan datang. Ini dua cara nak bersih hati, nak mendapat cahaya. Yang ketiga, fa waliyakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara dia dengan Allah hubungan amalan yang tersembunyi. Kalau kata saya pergi majlis ilmu ni kan Allah,
Itu tak sembunyi, semua orang mari. Tengah-tengah tempat majlis ilmu daftar pula lagi dah kehadiran. Tamu-tamu ilmu di pejabat. Tidak di pejabat kena daftar nama. Kita pergi kok sibuk dengan daftar. Orang ceramah setengah jam dah dia duduk daftar lagi kat luar. Tanya dia untuk apa daftar? Sebab nak lepas saya tak payah pergi kerusuh. Tu dia. Tak. Solat jemaah di masjid itu bagus, tapi tidak khaliyah, tidak khabi'ah, tidak tersembunyi. Naknya amalan yang tersembunyi di antara dia dengan Allah. Amalan yang tersembunyi antara dia dengan Allah. Maknanya kita duduk rumah kita, kita berzikir, kita baca Quran. Waktu orang duduk tidur, kita tahajud. Waktu pagi senyap kat rumah tak ada orang, kita duha. Itu dia panggil amalan yang tersendiri antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh kat sedar tidur malam-malam tengok isteri duduk tidur, kita ambil kain selimut dia tenang-tenang, kita pun terus senyap-senyap pergi solat tahajud. Isteri macam tu juga, tengok suami tengah duduk menekur sedar tu, jangan duduk usik dia. Ambil kain selimut letak situ, pergi solat sekejap. Tapi kalau dia dengar dia apa tu? Dia sedar tu, mari cepat-cepat tidur. Biar suami pun tak tahu kita duduk bangun solat. Jangan bangun duduk jawab WhatsApp pula. Berat bala sungguh WhatsApp. Banyak dah suami hantar mari dengan saya. Tengok ni ustaz ni bukti. Yang laki-laki mula pukul 2 pagi, pukul 2 minit isteri saya jawab balik. Apa saya nak buat dengan isteri dia ni? Kata penampak je lah apa pun dia isteri ni. Bangun layar orang lain pukul 2 pagi, suami duduk kat sebelah. Saya marah dengan dia ya, tapi tak suruh tampar pun. Itu dia kaya ayat marah spontan. Main-main bala. Pukul 2 pagi bangun jawab pukul 3. Masa mana dia tidur? Subhanallah. Orang lain bangun berkhulwat dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu, siapa dia buat 3 perkara ini, maka Allah SWT akan bukakan hatinya min amalin ma yushghiluhu an ghairihi. Allah Ta'ala buka daripada amalan kita ni yang menyibukkan kita daripada benda lain. Allah buka hati kita dengan amalan yang kita sibuk dengan lain. Kita duk mikir apa dia? Zikir, nak nasihat orang suruh jadi baik, nak tolong orang, nak buat kerja dengan betul. Jadi kita tak sibuk dah dengan benda-benda mungkar dan maksiat. Jadi hari ni kita duk sibuk dengan benda mungkar dan maksiat ni sebab apa? Sebab hati kita pun sibuk dengan benda tu juga. Tak sibuk dengan, tidak ada khalwat dia, tidak ada connect secara orang panggil, secara tersembunyi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini. Jadi penyakit lidah yang pertama ni penyakit bercakap dalam perkara yang tidak faedah. Syafi'i bagi tip kepada kita, nak tinggalkan, siapa boleh tinggal benda tak ada faedah ni, orang ni insya-Allah akan dia punya naik taraf, hati dia cerah. Tak usah dia cari air tawar lah. Air berapa dia, nak sebut nama syarikat punya marah dah kan. Air tawar lah senang tak. Hak baca Yasin ke, baca Quran berapa kali ke, minum celup sarang anak-anak ke, tak ada faedah belaka. Yang faedahnya tinggal maksiat dengan mungkar ni, cerah hati kita. Ni macam-macam hari ni. Dekat-dekat nak musim-musim nak accident ni macam-macam hari ni. Air tawar lagi. Saya kata pen mana? Pen. Ada setengah hayat tu bawa pen Ustaz UPSR ni. Jadi saya nak jual sikit lagi pen Genius UPSR. Sudah dibaca Quran 30 juzuk. Naik taraf betul tak? Bagus, semangat betul. Siapa nak jadi dealer, wakil, daftar cepat. Jadi kita duk mikir benda-benda yang janibi, benda-benda yang gini sebab orang duduk promosi. Air kita ni hebat. Kita tak nafikan. Siapa dia baca Quran, baca apa, mungkin ada benda-benda yang, tapi bukan untuk diperdagangkan ayat-ayat Al-Quran ni kerana kepentingan dunia. Kita pergi kepada penyakit yang kedua. Ini penyakit yang kedua lebih berat. Al-afatus tsaniyah al-khawdu fil batil. Nas'alullah salamah. Bercakap dalam perkara yang batil. Ini lagi berat. Yang pertama tadi pun dikira benda yang tak ada faedah ya. Boleh jadi tak berdosa pun, tapi merugikan masa. Yang kedua ni sah dah, haram. Iaitu percakapan dalam perkara maksiat, seperti bercerita tentang tempat-tempat arak dan majlis-majlis orang fasik. Duk cerita, oh situ bagus, ini bagus. Itu jadi masalah. Cerita benda-benda mungkar dan maksiat. Perkara batil itu ada bermacam jenis. Banyak jenis benda-benda yang batil ini, ada banyak jenis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba yang bercakap dengan percakapan yang boleh menyebabkannya dihumbankan ke dalam neraka,
yang luasnya lebih jauh dari jarak antara timur dengan barat. Bil kalimah, satu kalimah saja. Allahu Akbar. Jadi kata di para ulama ketika menghuraikan hadis ini, kalimah ini kalimah apa? Kalimah ini kalimah apa? Ada yang mengatakan kalimah di sisi penguasa. Penguasa buat zalim, kita pergi bela kezaliman dia. Sebab sepatah kita kata tak apa Datuk, maaf, tak apalah, kita kata siapa dia lah, Datuk ke Datuk Seri ke apa benda ke, molek dah Datuk buat tu, tak ada masalah apa-apanya. Yang menyebabkan orang ni tidak taubat daripada kezaliman dia, itu dia panggil kalimah. Satu perkataan. Cuba ulama ini, penasihat ini pergi bantah, jangan buat benda ni, zalim. Berhenti tak berhenti orang ni? Berhenti. Bila nak buat apa-apa acara-acara yang memang menyalahi syariat, berlaku pemujaan jin ke, apa dia, sungai ke, apa benda, pemimpin nak buat, kita pergi endok, tak apa benda ni, tak ada bercakap syariat, ini adat istiadat sahaja. Jadi itu kalimah. Ada juga kalimah di sini, kalimah yang membawa kepada syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ini pun satu kalimah boleh menghancurkan seluruh agama. Nah, itu kata di sebagian ulama. Juga kalimah-kalimah yang boleh memecah belahkan orang, dia panggil an-namam, orang yang jadi batu api. Satu kalimah ya, batu api ni. Awak tahu dia kata apa dengan awak? Kita pun celik mata. Dia kata apa? Apa tak kata dengan awak? Dia tak kata, dia tak detail kan? Apa dia tak kata dengan awak? Sudah kita pun jangan ekos lalu dia tu. Supah lalu. Bahasa tu dia mula dengan bahasa ni habis. Segala benda yang dia boleh sumpah atas dunia ni disumpahlah kau. Ini punca daripada kalimah. Jadi kalimah di sini boleh membawa menghuman orang dalam neraka wal iazubillah dengan satu kalimah. Perkara yang hampir serupa dengan ini ialah bertegang urat leher dan bertelingkah serta memburuk-burukkan pandangan orang lain dengan tujuan mendedahkan kesilapan orang tersebut dan mengalahkannya. Tengok, hari ni berlaku macam-macam. Ambil dalam Facebook gambar orang ni letak, ulas. Tujuannya nak jatuhkan kawan tu. Tu ya kerja dia. Ini semua perbuatan mungkar, perbuatan yang janganlah kita. Saya nasihat beberapa kali dah kepada pemuda-pemuda Islam yang pandai main komputer, pandai main apa ni, alat-alat moden ni, jangan duk kerak gambar orang, jangan duk buat dialog. Dulu kita tegur dah sekali, pergi buat dialog macam-macam. Orang-orang tak kata, kita kata itu tuduhan jahat. Itu tuduhan yang jahat. Ni dulu, sekarang ni tak ada dah. Tak tahulah, mungkin tak sampai dengan saya. Lepas kita duk marah ni tak apa ada dah. Malam-malam Jumaat mari gambar orang perempuan. Orang dekat pintu, abang malam Jumaat ni balik cepat. Itu gambar orang betul. Kalau kata saya tak gambar orang. Jadi kita kata awak buat ni, kita kata kepada orang yang post tu, bila budak tu cakap macam tu, boleh jadi dia isteri orang, boleh jadi dia anak perempuan orang tu sah dah. Boleh jadi dia isteri orang. Jadi kamu telah buat satu jenayah, tuduhan yang tidak baik dengan kita buat dialog pada orang. Apalagi dialog-dialog yang nak memecah belahkan masyarakat, maka itu lagi dahsyat. Jadi perkara yang serupa inilah bertegang leher dan bertelingkah serta memburuk-burukkan pandangan orang lain dengan tujuan mendedahkan kesilapan orang tersebut dan mengalahkannya. Punca berlaku semua perkara ini ialah rasa diri tinggi, rasa takabur, dia panggilnya izharul fadli. Al-ba'isu ala zalika at-tarafu', rasa kita tu hebat, orang lain tu salah. Setiap manusia hendaklah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam tutur kata dan menerangkan perkara yang sebenar. Jika dia dapat menerimanya, kita beritahu kepada dia cara baik. Jika dapat menerimanya, teruskan dengan memberi nasihat. Mana kita mula mukaddimah dulu. Saudara ataupun saudari, saya nak beritahu gini-gini. Kan nampak dia nak dengar, apa jadi? Teruskan dengan memberi nasihat. Tetapi jika dia tidak menerimanya, jangan pula sampai berlaku pertengkaran. Jadi isunya dalam kitab kita ni tak mau berkelahi. Dia terima, alhamdulillah. Dia tak terima, kita cuba lagi dalam siri-siri yang lain, siri-siri nasihat yang lain. Bagi. Kadang-kadang kita nak bagi nasihat ni, kalau dengan kata-kata yang ringkas, dengan perkataan atas, share kita punya video klip yang pendek contohnya, cuba dengar. Saya minta tolong awak dengar je, cakap. Kalau setuju, bismillah. Kalau tak setuju pun tak apa, ustaz lain, kita cari ustaz lain pula. Jadi bagi
benda-benda yang begini. Ini sekiranya perkara tersebut berkaitan dengan agama, dalam masalah agama. Dalam urusan dunia pula tidak ada sebab untuk bertengkar kerananya. Kalau bab dunia ya benda sikit-sikit ya. Kita kata beg kedai ni cantik, dia tu kata kedai tu lebih hebat lagi. Tinggal dia tak dengar sudah ya. Biar ke dia. Apa yang dia sibuk sangat nak suruh orang beli semacam kita beli tu. Dalam urusan dunia tidak ada sebab untuk bertengkar kerananya. Maka rawatan bagi penyakit ini ialah memecahkan perasaan ego dan takabur yang mendorong diri untuk menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Jangan duduk. Kita tengok orang tak dengar, sudah. Perang mulut dan pertelingkahan sebenarnya akan membawa kepada masalah yang lebih besar, iaitu permusuhan. Musuh akan berlakulah, permusuhan. Sama-sama kita pun kadang-kadang benda timbul benda macam ni. Nabi SAW bersabda, abghadul rijali ilallahi al-aladul khasim. Abghadu ar-rijali ilallah al-aladu al-khasim. Lelaki yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah yang banyak berbalah dan bermusuh. Suka berdebat, suka duduk ni. Ni ada setengah orang ni cabar selalu. Saya cabar orang ni berdebat, ni nombor handphone saya ni. Oh, hebat sekali. Dia cabar. Kerja dia cabar. Jadi kita namakan ustaz mazhab mencabar orang. Itu kerja dia. Hadis ini riwayat Bukhari. Permusuhan yang dimaksudkan di sinilah dengan kebatilan, kejahilan. Walaupun seorang itu di pihak yang benar, dia hendaklah berusaha semampu yang boleh bagi mengelakkan daripada berlakunya permusuhan. Sebenarnya permusuhan boleh membangkitkan kemarahan dan melahirkan perasaan dengki sehingga ke tahap menyentuh maruah orang lain. Ini kita belajar dalam bab Kitabul Ghadab tu, iaitulah bermula daripada mana akan ini dalam bab yang ke-21 nanti, bab dendam dan marah. Jadi bab ini akan menceritakan punca manusia ni berdengki dengan sebab marah. Mula-mula marah, lepas tu bila marah orang tak irau juga, dia akan jadi, kita simpan perasaan marah, dia naik pada darjat dendam. Bila dendam tu bermulalah episod akan menjatuhkan kawan, akan menghina orang dan sebagainya. Jadi kita ni patut dia habis cepat ni. Kita ada masalah kita pasal banyak penyakit-penyakit yang memang ada pada kita ni duduk dalam di siri-siri yang terakhir ini. Yang ketiga, al-afatur rabi'ah, penyakit yang ketiga, al-fuhsyu was-sab, bercakap dengan gaya, dengan gerakan mulut yang berlebih-lebihan. Kerana membuat-buat fasih dalam sebutan dan dengan kata-kata yang bersajak. At-taqa'uru, na'am. At-taqa'uru fil kalam. Ada juga lagu ni. Bahasa jenis kalau cakap, orang panggil memek muka dia tu mencemuh orang lah, cara dia cakap tu. Dia tu tak boleh bakar tu. Kadang-kadang orang ajak, mari kita pergi dengar ustaz tu ceramah. Siapa? Dia ni. Dah tak tahu apa ustaz tu. Dia tak pernah dengar pun, tak kenal pun. Tapi mungkin dalam kepala dia, dalam minda dia ni, dia dengar orang kata orang ni tak baik. Masalah itu masalah. Dia panggil, tutup dah dia punya minda. Awal-awal lagi tak boleh terima, maka itu tak boleh terima. Dalam kaedah orang belajar, dia panggil manja'a naqidan raja'a farigan. Siapa dia pergi dengar orang bercakap dengan keadaan nak kritik, maka dia akan balik kosong, dia tak dapat ilmu. Tapi kalau kita pergi nak dengar orang tu belajar, dia pasal itulah ulama buat kaedah dah. Kita kebenaran itu bukan pada orang, pada ilmunya dia bawa. Hari ni kita dah tengok orang, hebat orang ini, gini-gini dia punya jawatan, dia punya kedudukan. Tapi dengar-dengar dia punya ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Cerita-cerita yang pelik-pelik saja dia bawa. Cari dalam kitab hadis pun tak jumpa, dalam kitab lain pun tak jumpa. Jadi macam mana kita nak kata? Orang hebat, sama juga. Jadi tak boleh kita buat sedemikian. Maka dalam perkara yang ketiga ini, iaitulah bercakap dengan gaya gerakan mulut yang berlebih-lebihan kerana membuat-buat fasih dalam sebutan dengan kata-kata bersajak yang melampau. Ini pun tak boleh jugalah. Guna perkataan-perkataan yang orang tak faham, contohnya, ataupun nak menunjukkan dia ni hebat sangatlah. Abu Sa'labah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum min yaumal qiyamah minni yaumal qiyamah masawikum akhlaqa as-sarsarun
al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Tiga benda ni. Penyakit berat ni. Tapi kalau kita boleh kenal ke tidak? Orang yang paling aku benci, kata Nabi SAW, dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak ialah orang yang berakhlak buruk. Dia masawi akhlak tak baik. Yang banyak berceloteh, as-sarsarun. Apa makna as-sarsarun? Dia kata as-sarsarun al-mutasyaddiqun. Banyak celoteh, banyak cakap tak tahu apa ni. Dua, al-mutasyaddiqun, dan dia bercakap dengan gaya menggerak-gerak, melewehkan mulutnya secara melampau. Jadi nak tunjuk dia tu fasih sangatlah cakap ni. Kerana membuat fasih sebutan. Kalau sebut ain, Allahu akbar. Tak, ain tu bunyi ain wah tekak ni bunyi ni. Itu dia panggil nah. Itu berat. Al-mutafaqihu, dan orang yang bercakap panjang lebar dan berlebih-lebihan seolah-olah penuh mulut dia panggil mutafaihiqun. Jadi orang ni bercakap pandai. Tapi tak pandai pun, cuma pandai sebut je. Orang ulama ni kata ulama ni, ini semua ni mempunyai ini masalah. Jadi kata-kata bersajak yang tidak melampau, mudah dipahami, yang disampaikan oleh para khatib ketika berkhutbah dan memberi tazkirah tidak termasuk dalam larangan di atas. Jadi kita cakap sikitlah, biar ada bunga bahasa sikit, itu taklah sama peringkat. Tapi menggunakan bahasa yang pelik-pelik sampai orang tak faham pun, ada masalah. Ini kerana tujuan mereka ialah untuk menggerakkan hati dan menyedarkannya, serta menarik minat dengan kata-kata yang menarik, lancar dan sebagainya. Tapi kalau kita bercakap dengan tak fasih pun, cakap tergagak-gagak pun, orang tak nak dengar juga kita. Jadi takkanlah kita nak suruh orang lari daripada kita dengan sebab sedemikian. Yang keempat, penyakit lidah yang keempat, al-fuhsyu was-sab. Kata-kata kotor, keji, caci maki, kesak dan seumpamanya. Suka bercakap dalam kata-kata yang tidak baik. Semua jenis kata-kata ini adalah tercela dan dilarang kerana ia berpunca dari hati yang busuk dan hina. Na'udzubillah. Jadi dalam sebuah hadis yang disebutkan, Nabi kata iyyakum wal fuhsy. Iyyakum wal fuhsy. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wal tafahush. Jangan kamu melakukan perkara keji, kerana Allah SWT tidak menyukai perkara keji, sama ada melalui perkataan dan perbuatan. Dan perbuatan menzahirkan perkara keji, maksiat tersebut. Jangan kita suka bercakap dengan benda-benda yang orang panggil lucah ke apa benda yang tidak baik. Itu bukan bahasa Nabi SAW. Hadis ni kata Al-Hafiz Iraqi, hadis ni riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra fi tafsir, dan mengesahkan kesahihan hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Jadi itu hadis yang pertama tadi. Iyyakum wal fuhsy. Hadis yang kedua, al-jannatu haramun ala kulli fahishin. Syurga itu diharamkan kepada orang yang melakukan perkara keji. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya, sanadnya dhaif, sanad dia lemah. Tapi hadis lain ada. Tengok, hadis lain yang ada ni yang sahih, iaitulah laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Tanda kita ni, bukanlah seorang mukmin yang sebenar yang suka membuat tomahan, suka tuduh orang. Saya tak tuduh Ustaz, saya share je. Sama juga. Kita ingat hari ni, waktu tuduhan orang senang ke tak senang? Senang nak tuduh. Hari ni sudah ada senarai 35 orang yang telah di-act. Ada tak? Kau tak tengok lagi senarai? Tengok dah. Ada dah kan senarai. Senarai sudah ada. Tinggal siapkan gambar-gambar lagi. Kita pun share juga. Maknanya kita juga membuat tuduhan. Kita ingat, dalam gambar tu ada orang yang
tak ada apa-apa pun, memang tak ada kena-mengena dengan tuduhan yang dibuat. Tapi bila kita share sekali, bermakna kita sudah angkat borong orang ni telah masuk dalam kumpulan. Ini jaga baik-baik ni. Laisal mu'mini bitta'an. Bukan sifat orang mukmin duk tuduh-tuduh orang, duduk buat apa ni, tuduhan jahat kepada orang, jangan. Walal la'an, dan suka melaknat. Laknat orang tu, laknat orang ni, la. Walal fahish, dan suka bercakap kotor. Walal bazi, dan perkataan kesat, perkataan yang keji, yang ganas, laser pada orang, jangan. Hadis ini riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ketahuilah bahawa bercakap kotor dan kesat adalah ungkapan yang diluahkan secara jelas tanpa sindiran. Itu dia panggil, kalau kata bercakap kotor ni, kita cakap tanpa sindiran, tak berlapik dah, pakai tuduh terus tentang perkara yang dianggap keji dan jelek. Kebanyakannya berlaku semasa bercerita berkenaan persetubuhan dan yang berkaitan dengannya. Pakai tak ada berlapik dah. Tak ada orang panggil pakai lepas gitu je. Macam sok khabar gini. Ya, sampai mereka usul tilam lah, apa benda cerita. Buat benda-benda yang macam ni dipaparkan kepada pembacaan umum, yang dibaca oleh mak dia, anak dia, cucu pun baca sok khabar ni. Jadi kita buat benda-benda macam ni. Orang yang baik akan sentiasa menjauhkan diri mereka dari menggunakan perkataan sebegini, dan jika perlu mereka hanya membuat kiasan saja dan tidak secara terus terang. Antara penyakit lidah yang termasuk dalam konteks ini juga ialah menyanyi yang menyebut tentang wanita, tentang seks, tentang apa. Ini juga termasuk dalam yang tak baik. Huraian berkenannya telah disebut dalam tajuk yang terdahulu, iaitulah dalam tajuk nyanyian. Jadi itu muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, inilah di antara penyakit-penyakit lidah. Kita ada banyak lagi penyakit. Dalam kitab kita ni ada 8 perkara. InsyaAllah kita sambung lagi di dalam siri yang akan datang. Iaitulah kita ada beberapa perkara lagi. Kalau ada persoalan-persoalan dipersilakan. Kerana kita akan cuti lama ni. InsyaAllah kita akan cuti sampai ke lepas haji lah. Saya akan pergi haji. Kalau jadilah, kalau dapat panggilan haji tu, InsyaAllah pada awal bulan 9. Siapa yang nak pergi haji di kalangan kita ni? Ada orang pergi? Ada? Tak dapat panggilan haji? Tak dapat kota ni? Sila, ada? Ya. Hukum pakai cincin sunnah ke atau Nabi pakai untuk tujuan cop? Pakai cincin? Untuk lelaki. Anda tak pakai pun tanya buat apa. Kalau sunnah baru nak beli. Ataupun nanti bertunang. Macam-macam. Dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Syama'ilun Nabi sebut tentang bahawa pakai cincin itu tidak ada kelebihan khas. Nabi kita pakai itu dia buat khatam di saat akhir lah. Ketika dia nak hantar surat kepada pemimpin-pemimpin dunia ketika itu, maka orang bagi tahu, ya Rasulullah, puak-puak Rom ni tak akan terima surat kalau tidak ada cop mohor. Maka Nabi membuat cop mohor dia, Muhammad Rasulullah. Dia cop atas tu. Jadi ada ulama mengatakan bahawa tidak ada dalil khas tentang kelebihan pakai cincin. Cuma kalau kita pakai cincin kerana Nabi kita pakai pula Nabi kita suka pakai, belah mana dia pakai? Dia pakai ujung ni. Kita pakai sini. Tengok dalam kuliah saya tentang Syama'ilun Nabi, tajuk dia cincin Nabi SAW. Kita hurai panjang dah dalam tajuk ini. Banyak benda-benda yang pakaian itu yang tidak ada dalil khas, yang Nabi tak sebut pakaian ni, maka itu termasuk dalam perkara pakaian adat istiadat yang dipakai pada waktu itu. Wallahu a'lam. Salah. Ada lagi? Jadi jadual kita tengoklah nanti balik lepas pada haji, tengok bila bermulanya tarikh. Kita berharap benarlah kalau boleh khatam kitab kita ni dalam masa yang terdekat ni, insya-Allah. Sebab penyakit-penyakit ni memang perlu kita murajaah. Penyakit ini perlu kita ubati. Sebagaimana kata tadi Ibn Jauzi kata daripada awal lagi nak ubat. Jangan ubat bila dah last. Jangan. Last tu orang panggil yang terakhir dah tu ubat tu. Ada lagi soalan?
Alhamdulillah kalau tak ada soalan, maknanya kita kan tak ada soalan tu dua sebab je kan. Satu sebab apa dia? Tak faham belaka. Itu tak hanya juga. Yang kedua sebab semua sudah faham. Alhamdulillah, ada dua sebab. Jadi saya yakin dah murid-murid kita ni semuanya faham belaka. Tinggal lagi bagaimana nak laksanakan, nak amal apa yang kita belajar, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup. Tutup.